Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama saya Hasanah Mahmud selaku hos Pod Ikhlas Borak dari Hati Cetus Inspirasi. Sebelum tu jangan lupa untuk tekan like video Pod Ikhlas ini. Jangan lupa subscribe YouTube SN Ikhlas dan jangan lupa untuk tekan butang loceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru daripada kami. Okey, baiklah. Sebelum itu, suka untuk saya memperkenalkan. Kita pernah jemput sebenarnya panel kita pada hari ini. Seorang guru cemerlang pada tahun 2022. Beliau juga merupakan guru hal ehwal murid di sekolah bimbingan jalinan kasih di Kuala Lumpur. Beliau yang saya maksudkan adalah Cikgu Abang Abdillah bin Abang Johnny. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Terima kasih juga kerana menjemput saya sekali lagi. Okey, Yayasan Ikhlas ni harap berterusanlah bersama saya dan juga anak-anak InsyaAllah Cikgu. Itulah terima kasih juga kan Cikgu sudi bersama kali ini dalam kita punya program segmen Pod Ikhlas kan. Dan pada kali ini kita akan bercerita tentang topik yang lagi menarik sebenarnya kan. Kita nak korek ataupun kita nak sembang-sembang sikit kan dengan Cikgu Abang yang mana berkaitan dengan cikgu dan juga kemanusiaan kan. Okay, kalau kita tengok cikgu kan, cikgu dah 32 tahun kan, seperti yang kita sembang-sembang sebelum ni kan, cikgu dah 32 tahun mengajar kan. Macam mana cikgu dapat motivasi kan untuk mengajar di sekolah anak-anak yang berlatar belakang yang berbeza, seperti anak-anak yang terpinggir, anak-anak yang miskin dan juga yatim piatu. Macam mana cikgu? Okey, sebenarnya saya memang dalam saya punya impian saya memang 10 tahun pertama saya berkhidmat, saya mengajar sebagai guru akademik. Memang saya dah tercapai lah. Mungkin apabila tahun ke-20, 10 tahun yang peringkat kedua, saya mula mengorak langkah menjadi jurulatih masa tu. Dan apabila tahun ke-30, maknanya 10 tahun ni mana bagi saya fasa akhir lah. Maknanya 10 tahun perkhidmatan yang terakhir, saya bukan sahaja sekadar untuk mengajar, tapi memang dalam niat saya memang nak terlibat dalam kemanusiaan. Sebenarnya sebagai guru ni bukan saja mereka mengajar, tapi mereka memang sebenarnya telah melaksanakan misi kemanusiaan terhadap anak-anak murid dia. Tetapi di sekolah bimbingan jalinan kasih ini merupakan tempat yang sangat sesuai lah dengan jiwa saya, di mana saya memang nak membantu anak-anak yang kurang bernasib baik ini untuk mereka boleh menikmati kehidupan di dunia ini seperti mana anak-anak yang daripada keluarga yang sempurna di luar sana. Kalau di SPJK ni saya nak share beberapa peristiwa anak-anak ni ya. Contohnya latar anak yang berada di sekolah ini, ada yang anak yang bersekolah di sini yang tak pernah pun melihat ayah dan ibu mereka. Mereka ni masa kecil ditinggalkan. Contoh ni saya ambil contoh, ada antara mereka anak ni ditinggalkan dengan jiran. Ibu dia kata dengan jiran ni dia nak pergi beli barang. Lepas tu dia tak muncul-muncul, anak tu ditinggalkan dengan jiran dan jiran membesarkan daripada kecil hingga besar. Ya Allah. Dengan tanpa dokumen. Ni tu umur berapa cikgu yang ditinggal tu? Ditinggalkan dalam umur, ada yang seorang tu ditinggalkan daripada baby. Masya Allah. Ya Allah. Ada yang umur 2-3 tahun. Mana yang belum kenal lagi lah. Yang belum kenal lagi. Dia pun tak ingat. Dia tak pernah tengok mak ayah dia. Itu antara yang berlaku lah. Ada juga antara anak-anak ini yang lahir, yang kematian ayah ibu dia masa kecil. Tetapi walaupun anak-anak ini daripada latar yang seperti ini, tetapi mereka, perasaan mereka masih lagi seperti anak-anak lain di dunia inilah. Mereka jadi peranan guru di sekolah bimbingan jalinan kasih ini sangat penting ya. Mereka perlu memotivasikan anak-anak ini supaya mereka
boleh meneruskan kehidupan mereka. Sebab kalau kita tengok anak-anak di sekolah bimbingan jalanan kasih ni, dia punya self confident dia, keyakinan diri dia macam kurang berbandingkan anak-anak di sekolah biasa. Mungkin dia sedar kelemahan, kekurangan yang ada daripada latar belakang dia. Itu tugas kami di sekolah bimbingan jalanan kasih ini ialah untuk memberi motivasi kepada mereka supaya mereka tak rasa rendah diri. Ya, dan alhamdulillah misi kemanusiaan di sekolah ni yang memang banyaklah yang telah dilakukan oleh guru-guru ni. Selain kita mencari penyumbang-penyumbang untuk membantu anak-anak ini, kita juga telah bersama-sama, saya sebagai penolong kanan wal murid, tidak membiarkan guru yang biasa handle untuk dokumentasi murid ini bekerja seorang. Saya sendiri pun turun padang untuk bersama untuk menyelesaikan masalah anak-anak ini. Kita pergi ke Jabatan Kebajikan Masyarakat, kita pergi ke Jabatan Pendaftaran, ya, kita melalui meneruskan proses untuk dapatkan dokumen anak-anak ini, alhamdulillah. Dan terdapat juga anak-anak yang kita bantu untuk dapatkan dokumen ni. Sekarang bukan saja di dokumen kita bantu, tapi masa depannya kalau dia ada potensi dalam bidang akademik. Contohnya salah seorang murid SBJK telah berjaya kita bantu sehingga dia diterima di universiti di UUM, Universiti Utara Malaysia, dan sekarang ni berada di tahun akhir. Murid itu bernama Nur Fajrina. Kos apa tu, cikgu? Dia ambil kos apa? Dia ambil saya tak pasti kos apa, tapi dia memang sekarang berada dalam tahun akhir lah. Dah nak habis dah tu. Dia merupakan pelajar kita yang pertama lah yang berjaya kita bantu daripada proses dokumen dia sehingga dia masuk ke universiti. Alhamdulillah. Dan sekarang ni kita ada seorang lagi adik kepada Fajrina, dan seorang lagi anak yatim piatu yang sekarang ni berada dalam form 6 pun kita bantu. Masih lagi membantu untuk dapatkan dokumen, dan sekarang ni kita cuba bantu dia untuk melanjutkan pelajaran di UKM, insya-Allah. Kita dalam proses sebab dia baru saja menghabiskan tingkatan 6 dia di sekolah di Pudu, ya. Sebab itulah anak-anak yang kurang bernasib baik ini kita sebagai guru di SPJK memang sentiasa memberi dorongan, sentiasa membimbing mereka agar mereka menjadi manusia yang lebih baik pada masa akan datang. Agar untuk memanusiakan manusia ini bukan satu kerja yang mudah. Betul, cikgu. Itulah kalau kita tengok tadi kan cikgu ceritakan macam mana anak yang tak ada dokumen kan, tapi ibu ayah yang warga negara lah kan. Tapi kita tengok kat situ kan, anak ni sebenarnya dia ada potensi yang besar kan, cikgu kan. Cumanya dia perlu ditempatkan tempat yang betul kan. Macam cikgu tadi cikgu ceritakan program outreach, misi kemanusiaan macam yang cikgu buat tu kan, yang mungkin bermula daripada situ, akhirnya anak-anak ni ada peluang untuk pergi ke yang lebih tinggi lagi kan. Sebenarnya manusia ni dia tak sedar sebenarnya keupayaan yang ada dalam diri masing-masing. Sebenarnya setiap manusia dilahir ni mesti ada keupayaan dan kelebihan dia. Cuma kita tak sedar je. Begitu juga yang berlaku dengan anak-anak ni, dia tak tahu apa keupayaan dia. Kalau dekat SBJK kita cubalah cungkil, kita cuba dapatkan kenal pasti apa potensi dia. Kalau potensi dia dalam lebih kepada bidang akademik, kita akan terus bawa dia ke bidang akademik lah. Kita akan bagi fokus bidang akademik. Jika dia tak dapat untuk meneruskan bidang akademik, kita akan cari jalan lain. Ya, kita tidak akan berhenti di sana. Kalau budak ni katakan dia tak pandai lah, lembab, kita tak boleh anggap macam tu. Mungkin seorang guru tu tak boleh beranggapan seperti itu. Dia mesti cuba cari lagi. Tak ada anak yang dilahir di dunia ni yang tak ada potensi. Semua orang berpotensi. Sama juga macam saya mengajar seni, semua orang cakap saya tak ada seni. Tapi sebenarnya semua orang ada seni. Cuma dia tak sedar seni yang macam mana, seni apa yang dia ada. Contoh budak-budak ni
mereka mula-mula saya ajar, mereka cakap mereka tak boleh menyanyi, mereka tak boleh main muzik. Tapi kita sebagai guru, kita tak boleh layan lah dengan pelbagai alasan yang diberi oleh anak-anak. Mana-mana sekolah pun anak-anak dia akan bagi banyak alasan. Kita jangan tak payah layan. Kita cuba je, kita tak perlu kita nampak sangat push dia. Kadang budak ni kalau kita push dia, kita paksa dia jadi rimas, dia macam tak nak. Kita kena macam ada cara halus tu kan, kita macam kan? bermain layang-layang lah. Kita tarik, kita lepas, tarik terlepas. InsyaAllah kemahiran mereka akan dapat kita asah lah, cungkil. Contohnya mereka jadi, kalau mereka tak minat seni, jangan kita berhenti setakat itu saja. Kita mungkin dia boleh dalam bidang masakan, bidang jahitan, bidang kraft tangan, ada banyak lagi sebenarnya. Saya memang tak bersetuju lah kalau orang cakap saya ni bukan orang seni. Tak, semua orang adalah orang seni. Contoh kalau mamak kita dia masak, seni masakan tu adalah seni. Kalau dia susun kerusi elok, apa itu pun juga seni. Apa-apa yang kita buat pun seni. Kalau kita melukis pun apa saja yang dia lukis, kita tak boleh cakap dia yang dia lukis tu salah. Seni ni dia pelbagai. Kita tak boleh tafsirkan. Cikgu, kalau macam saya ni seni apa cikgu nampak cikgu? Tadi tanya juga kan. Sebelum ni kan saya pernah mendengar sajak puisi. Itu tak adalah sajak sangat kan. Merupakan seni juga. Seni dalam pengucapan puisi. Cara bercakap ni pun nampak seni. Apa-apa pun yang kita buat dalam studio ni pun susun atur yang ada dekat sini pun seni. Contohnya apa yang susun atur kerusi, meja, mikrofon ni pun seni. Apa-apa kita boleh. Seni ni sangat luas pengertian dia. So kita semua adalah orang seni sebenarnya kan. Sebenarnya. Cuma berbeza. Bukan orang seni dan juga semua orang ada potensi diri masing-masing. InsyaAllah. Tak ada orang yang tak ada potensi. Kita kalau sebagai guru khasnya, kita tak boleh layan kalau anak murid kita kata saya tak boleh yang ni, saya tak boleh yang tu. Tak payah layan. Kalau kita ada misi, kita nak bentuk, kita sendiri sebenarnya tahu apa yang ada dalam diri. Betul. Itulah saya rasa kan menarik satu point sebenarnya bila cikgu sebut macam tu kan. Kita semua ada seni kan. Macam mana saya macam terjumpa satu orang panggil dia macam trademark yang baru kan. Macam mana kemanusiaan, macam mana seni tu boleh mencapai satu misi kemanusiaan. Betul tak cikgu? Ya. Kan? Cikgu menjalankan misi kemanusiaan melalui kelebihan cikgu. Kan? Cikgu seni. Melalui kepekaran saya sebab selain saya mengajar seni di sekolah khas ini, saya juga dijemput juga oleh pihak NGO luar untuk memberi ilmu yang ada pada saya untuk mengajar anak-anak lain yang kurang bernasib baik di luar sana lah. Yang seperti yang murid-murid dekat SDJK lah kan. Kita boleh misi kemanusiaan ni kita boleh laksanakan bila-bila masa ikut kemampuan kita. Tak semestinya kita ni berduit sahaja kita boleh menjalankan misi kemanusiaan. Kita boleh sumbangkan dari segi kepakaran yang ada pada kita. Apa-apa yang ada pada kita, kita boleh jadikan itu sebagai sebagai material untuk kita merealisasi misi kemanusiaan kita. Masya-Allah, saya terinspirasi dengar kan. Terinspirasi saya dengar cikgu kan. Maksudnya macam dekat Yayasan Ikhlas pun kan, kita rasa kadang kita macam apa lagi potensi sebenarnya aku boleh buat ni kan. Nak bantu orang lain. Mungkin secara langsung, contoh saya turun padang kan, tapi dengan cara saya war-warkan kepada orang ramai lagi yang akan menyumbang ataupun akan membantu orang yang memerlukan tu lah. Betul. Tapi khususnya hari ni, khususnya episod ni kan, kita bawakan cikgu. Macam mana cikgu, seorang cikgu di sekolah boleh jalankan misi kemanusiaan tadi kan. Dan kita nak dengar lagi lah kan. Mungkin ada lagi kisah-kisah yang menarik yang cikgu nak kongsikan lah kan. Mungkin ada ke pernah pelajar yang mengadu dekat cikgu apa-apa yang mungkin ada masalah macam tu lah. Ada ke cikgu? Sebab anak-anak murid ni, kalau dia rapat dengan cikgu, dia kadang-kadang dia banyak share perkara. Mungkin dia tak share dengan ibu bapa dia sendiri. Dia lagi selesa share dengan guru-guru. Apatah lagi di SPJK ni, memang bagi mereka, guru-guru di SPJK ni merupakan ibu bapa mereka. Jadi apa-apa yang berlaku dengan mereka, memang mereka akan share. Kita sebenarnya, rakan-rakan saya di SPJK ni sebenarnya banyak menyimpan
cerita-cerita pelajar-pelajar ni, ya, murid-murid yang meluahkan apa isi hati mereka sebenarnya. Ya, tapi kami di SPJK ni memang sentiasa sepakat, dan kami memang rasa sangat bersyukurlah sebab ditakdirkan menjadi tenaga pengajar di sekolah ni, sekolah yang sangat special ni, ya, sebab di sekolah ni lah macam-macam perkara yang berkaitan dengan kemanusiaan boleh kami laksanakan. Dia seakan-akan sekolah ni seperti lubuk untuk misi kemanusiaan. Satu, kita pun dapat selalu menerima daripada NGO, daripada luar, jabatan-jabatan yang membuat jalinan dan jaringan di SPJK ni. Sebab memang di sinilah tempat kami dapat menaburkan bakti bukan sahaja sebagai guru, tetapi bakti untuk memanusiakan manusia dan juga untuk membantu golongan yang kurang bernasib baik. Ini pun dapat memberi kesedaran kepada kita sendirilah, agar kita tidak terlalu leka dengan kehidupan kita di dunia, tidak terlalu selesa. Kita sentiasa sedar bahawa dalam kehidupan kita ni ada lagi manusia yang memerlukan, yang perlu kita ambil peduli, ya. Seperti yang berlaku di Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih ini. Okey, baik cikgu kan. Kalau kita tengok cikgu tadi macam macam cikgu dengan berserta dengan cikgu-cikgu lain kan, banyak buat aktiviti, dan juga saya rasa dia mengambil masa dan juga komitmen yang tinggi lah kan untuk untuk memberi perhatian kepada anak-anak yang special ni kan. Pernah tak cikgu rasa macam pernah tak orang tanya cikgu macam tak penat ke buat kerja-kerja bantu ni, maksudnya kerja-kerja yang macam cukuplah mengajar je, macam cukuplah mengajar dekat sekolah kan, tak perlu macam nak luang masa banyak kan, macam tu. Ada tak pernah ada yang orang tanya ataupun cikgu terfikir ke macam tu? Memang orang selalu kalau jumpa banyaknya yang kita kena buat, tapi disebabkan situasi ni, sebab kami dah ditugaskan di sekolah ni. Jadi kalau bukan kami, siapa lagi yang nak bantu anak-anak ni? Kami memegang amanah yang telah diberi lah untuk bertugas di sini. Jadi memang benda ni memang kita kena bertanggungjawab lah dengan amanah yang telah diberikan, ya. Sebab untuk menjalankan selain pada mengajar, untuk menjalankan misi kemanusiaan di sekolah khusus seperti ini juga, dia perlu sokongan daripada keluarga kita sendirilah. Contoh kalau saya, sokongan kuat daripada isteri saya, daripada keluarga saya dan juga rakan-rakan. Bila cikgu cakap support system, cikgu ada support system yang kuat lah kan kat belakang kan, yang memberi motivasi kepada cikgu untuk buat lagi dan tanpa orang cakap apa, penat lah cikgu kan, tapi tanpa putus asa lah kan. Dan saya rasa buat apa-apa pun dekat dunia ni memang kita perlu ada support system yang baik kan. Alhamdulillah. So cikgu, kita dah dengar cikgu berkongsi pasal cabaran, tentang apa yang cikgu dah capai, apa yang cikgu dah buat. Mungkin ada lagi impian cikgu yang cikgu rasa macam aku nak buat ni tapi belum lagi berkesempatan, tapi cikgu nak buat, dan impian tu cikgu rasa macam itu adalah antara impian besar juga, selain daripada cikgu terlibat dalam membantu anak-anak dan misi kemanusiaan macam tu. Ada ke cikgu? Ya, selain daripada yang biasa saya buat di sekolah, saya juga menyimpan hasrat untuk menghasilkan cerita anak-anak khusus di Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih ni, nak menghasilkan buku lah. Seperti mana sebelum saya tinggalkan sekolah seni, saya dah hasilkan buku seni persembahan yang digunakan sekarang ni oleh murid-murid sekolah seni tingkatan 5. Tapi untuk Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih, saya pun ada menaruh impian supaya setiap cerita dan pengalaman bukan sahaja saya seorang, tetapi guru-guru di SPJK
dikumpulkan dan dibukukan untuk dikongsi bersama orang ramai berkaitan dengan kehidupan dan cabaran yang terdapat di Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih ini. Masya Allah, menarik. Sebabnya bila cikgu tahu seorang kisah tu, dia akan dia macam tak best lah bila ada orang tak tahu kan. So maksudnya macam, dan saya rasa dan buku tu juga akan jadi inspirasi lah cikgu. Saya rasa bukan kepada cikgu SBJK je, seluruh cikgu dekat Malaysia ni. InsyaAllah cikgu. So insyaAllah kita doakan sama-sama supaya cikgu Abang Abdillah dapat menghasilkan buku yang pastinya syarat dengan inspirasi dan juga kisah-kisah real anak-anak yang terpinggir ni kan, insyaAllah. So cikgu, kata-kata akhir daripada cikgu khas untuk guru di luar sana dan juga misi kemanusiaan. Ya, kadang saya berpesan bukan sahaja kepada guru di luar tapi kepada diri saya sendiri. Tak kira kita ni guru baru ke ataupun guru kita ni guru lama yang tinggal beberapa tahun lagi nak pencen pun. Yang penting kita teruskan kita punya perjuangan hingga titisan darah terakhir lah. Ya, kita sedar, kita perlu sedar bahawa kewajipan seorang guru ni bukan sekadar mengajar. Tapi dalam masa yang sama kita sebenarnya membawa misi kemanusiaan. Sebab tu apabila berlaku permasalahan di mana-mana sekolah, kalau ada murid yang bermasalah, kita jangan bersifat terlalu menghukum. Kita cuba selami masalah yang ditimbulkan anak ini. Mungkin kita akan menjadi penyelamat dan memang sebenarnya kita yang akan jadi penyelamat, kita yang akan menjalankan misi kemanusiaan kita yang tanpa kita sedar boleh membantu anak-anak ini. InsyaAllah. Jadi itulah saya kata menjadi seorang guru ni merupakan satu tanggungjawab yang besar. Ya, kita perlu ingat kita bukan sekadar mendidik tapi kita adalah merupakan masyarakat yang cuba memanusiakan manusia. InsyaAllah. Terima kasih cikgu atas pesanan yang cukup terkesan lah kan, yang insyaAllah saya pastinya akan memotivasikan lah guru-guru di luar sana. Okay, baiklah cikgu, terima kasih kerana sudi lagi sudi memenuhi jemputan kami pada kali ini. Saya pun terima kasih InsyaAllah juga. Terima kasih dan kita doakan semoga cikgu Abang Abdillah dan guru-guru di luar sana lebih bersemangat dan committed dalam menjalankan tugas sebagai seorang guru dan juga tugas masyarakat yang terlibat dalam misi kemanusiaan, InsyaAllah. Okey, baiklah. Setakat itu sahaja. Jangan lupa untuk tekan like video Pod Ikhlas. Jangan lupa subscribe YouTube Yayasan Ikhlas dan juga jangan lupa tekan butang loceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru pada kami. Dan juga kepada pendengar Android dan juga Apple, boleh dengarkan Pod Ikhlas kami di laman Spotify dan juga Apple Podcast. Anda bersama saya Hasanah Mahmud, host Pod Ikhlas, borak dari hati, cetus inspirasi. Semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.